Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, Menteri Pertanian dan Industri Makanan. Yang berhormat Datuk Seri Haji Ahmad bin Hamzah, Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 1. Yang berhormat Datuk Haji Syed Abdullah bin Madnawi, Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2. Yang berhormat Dr. Nik Muhammad Zawawi bin Haji Saleh, Pengurusi Lembaga Pertubuhan Peladang, saudara-saudari semua, para peladang, penternak dan nelayan di seluruh negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar saudara dan saudari warga peladang, penternak dan nelayan semua? Saya doakan semoga saudara dan saudari semua sentiasa sihat walafiat. Alhamdulillah, saya bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana atas limpah kurnia dan izinnya jua, kita dapat meraihkan Hari Peladang, Penternak dan Nelayan pada hari ini. Hari ini tetap diraihkan walaupun secara maya sebagai satu pengiktirafan dan penghargaan kerajaan terhadap sumbangan peladang, penternak dan nelayan yang menjadi pengeluar utama bekalan makanan negara. Justru kerajaan merakamkan penghargaan dan ribuan terima kasih di atas sumbangan yang telah diberikan oleh para peladang, penternak dan nelayan dalam keseluruhan rantaian aktiviti pengeluaran makanan. Sesungguhnya kita amat bersyukur kerana ketika negara lain menghadapi krisis kekurangan dan terputus bekalan makanan, namun negara kita masih mempunyai stok bekalan makanan yang stabil dan terjamin. Kesemua ini adalah hasil daripada komitmen dan usaha berterusan tanpa mengenal penat lelah para peladang, penternak dan nelayan yang pada hakikatnya adalah petugas barisan hadapan atau frontliners kita dalam sektor agro makanan negara. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, pertanian sesungguhnya amat sinonim dengan saya. Jiwa petani sentiasa tersemat di dalam sanubari saya. Apabila saya diamanahkan untuk mengemudi Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani pada tahun 2004 sehingga tahun 2008, saya amat memahami akan perit getir dan cabaran yang dihadapi oleh peladang, penternak, nelayan untuk memastikan sepinggan nasi berserta lauk dapat dinikmati oleh kita setiap hari. Dalam mendepani pandemik COVID-19 ini, golongan peladang, penternak dan nelayan tidak pernah kita pinggirkan. Kerajaan telah memperuntukkan sejumlah besar peruntukan khas pada MAFI iaitu dengan nilai 640 juta ringgit di bawah pakej ransangan ekonomi 2020. Pakej ransangan ekonomi prihatin rakyat atau prihatin dan pakej jana semula ekonomi negara ataupun penjana. Bukan itu saja, projek pertanian komuniti juga diteruskan pada tahun 2021 ini dengan nilai 30 juta ringgit khas buat golongan B40. Peruntukan yang disediakan ini adalah bertujuan untuk membantu golongan sasar mempergiatkan lagi aktiviti ekonomi demi kelangsungan bekalan makanan negara dan dalam masa yang sama memberikan peluang kepada peladang, penternak dan nelayan memperolehi pendapatan secara berterusan. Kerajaan terus menyediakan peruntukan besar pada MAFI setiap tahun. Menerusi bajet 2021, sejumlah 4.79 bilion ringgit telah diperuntukkan pada MAFI untuk terus merancakkan lagi sektor pertanian dan industri makanan negara. Khusus buat 300,000 pesawah, sejumlah 1.53 bilion ringgit peruntukan diluluskan
bagi subsidi dan insentif pengeluaran padi negara. Bagi memperkasakan industri padi dan beras, kerajaan telah memperkenalkan program Smart Sawah Berskala Besar ataupun Smart SBB untuk menghapuskan ataupun mengurangkan peranan orang tengah di sepanjang rantaian nilai industri padi dan beras negara selain meningkatkan pendapatan pesawah. Program Smart SBB ini akan membantu negara kita untuk mencapai sasaran tahap sara diri SSL beras sebanyak 75% dalam tempoh RM ke-12. Kepada nelayan laut, allowance sara hidup bulanan telah dinaikkan daripada RM250 kepada RM300 sebulan. Manakala nelayan darat, allowance sara hidup dinaikkan daripada RM200 kepada RM250 sebulan. Ianya memanfaat 43,400 orang nelayan dengan peruntukan sebanyak RM151 juta setahun. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, bagi meningkatkan kemampanan dan pertumbuhan industri ternakan, Lembaga Ruminan Negara yang telah dipersetujui dalam mesyuarat Jawatankuasa Kabinet mengenai Dasar Sekuriti Makanan Negara FSCC akan ditubuhkan dan dijangka akan beroperasi secara berfasa bermula pada tahun 2022. Selain itu, kerajaan juga memperuntukkan sebanyak RM338 juta di bawah Dana Jaminan Makanan Negara DJM bagi memastikan MAFI terus meneroka program-program berpotensi dan berimpak tinggi. Peruntukan dan dana-dana ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membantu saudara dan saudari selaku kumpulan sasar yang amat penting di bawah MAFI. Di dalam meneroka program memperkasakan pergerakan pertubuhan peladang, saya dimaklumkan bahawa model perniagaan projek-projek berjaya di pertubuhan peladang telah dan akan direplikasikan. Sejumlah RM60 juta peruntukan telah diluluskan di bawah DJM yang terdiri daripada projek pertanian organik dan projek ladang e-satellite. Ianya dijangka akan memberikan manfaat kepada 1,700 orang peladang. Selain itu, kerajaan juga melalui Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara 2021-2025 akan memfokuskan pengeluaran makanan dan input ternakan secara tempatan. Malah terdapat banyak lagi inisiatif yang dirangka untuk membantu petani, peternak dan peladang dalam rantaian nilaian sistem makanan secara tidak langsung. Kerajaan juga akan melancarkan Dasar Agro Makanan Negara 2021 sehingga 2030 atau singkatannya DAN 2.0 tidak lama lagi. DAN 2.0 berupaya untuk mentransformasikan sektor agro makanan kepada sektor yang mampat, berdaya tahan dan berteknologi tinggi yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mengutamakan sekuriti dan nutrisi makanan. Sehubungan itu, saya ingin mengambil kesempatan ini menyeru saudara dan saudari, terutamanya golongan muda, agar menyokong usaha kerajaan ini untuk membawa teknologi moden seperti penggunaan Internet of Things di IoT, teknologi pendigitalan, teknologi mekanisasi dan otomasi dalam sektor agro makanan di era IR 4.0 ini. Ini akan dapat melonjakkan sektor agro makanan ke satu dimensi yang lebih kompetitif, lebih efektif dan berdaya saing dari permulaan aktiviti pengeluaran, lepas tuai, pemborongan, perwujudan serta pengedaran agar sektor ini berkembang dengan lebih pantas
dan dalam masa yang sama mampu memberikan pulangan yang lumayan kepada saudara dan saudari sebagai golongan sasar. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, di kesempatan ini saya ingin berpesan agar saudara dan saudari kekal mematuhi semua peraturan dan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan demi melindungi rakyat daripada pandemik bahaya ini. Marilah kita sama-sama berdoa semoga wabak ini berjaya ditangani dengan segera dan kita semua dapat menjalani kehidupan seperti biasa bersama keluarga tercinta insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan perlindungan kepada diri, keluarga dan negara kita. Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan Selamat Hari Peladang, Penternak dan Nelayan tahun 2021 pada semua warga peladang, penternak dan nelayan di seluruh negara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.